disarikkan, cari duit. Tuan yang rahmati Allah. Baiklah, maka istimewanya berlaku gerhana bulan, berlakunya gerhana matahari, manusia dapat mengira dan menghitung. Maknanya manusia tahu lebih awal supaya manusia membuat persiapan dan persediaan. Pun begitu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memperakukan setelah berulang-ulang berlakunya gerhana bulan dan setelah berulang-ulang berlakunya gerhana matahari, setelah berulang-ulang diberi amaran dan peringatan, akhirnya dah tak ada lagi peringatan dan amaran, maka berlakulah hari kiamat sebagaimana yang Allah sebut pada ayat yang ke-789 surah Al-Qiyamah, fa iza bariqal basar wa khasafal qamar wa jumi'asy syamsu wal qamar. Maka apabila penglihatan mata manusia dalam kengerian, kenapa? Gerhana bulan yang berlanjutan semalam-malaman. Gerhana bulan ni kan ada permulaan dan ada pengakhir, tetapi sampai masa nanti terus gerhana. Wah, wajumi asyamsu wal qamar. Maka gerhana bulan yang berlaku di malam bersambung pula dengan gerhana matahari berlaku di siang. Dah semalam malam gerhana bulan, apabila siang aja terus gerhana matahari, maka bercantumlah, berhimpunlah gerhana bulan dan gerhana matahari, wajumi asyamsu wal qamar. Kalau itu berlaku, sahlah hari kiamat. Tiada lagi peringatan dan tiada lagi amaran. Gerhana bulan berulang-ulang, gerhana matahari berulang-ulang, tinggal lagi dia bergancang. Maka amaran berulang-ulang, peringatan berulang-ulang sampai satu kedudukan cukuplah, berakhir di situ. Maka hari kiamat itu berlaku bermula dengan fenomena gerhana bulan diikuti dengan fenomena gerhana matahari. Ya, maka bermulalah agenda hari kiamat, ya, huru-hara dan kehancuran. Moga-moga Allah Ta'ala pelihara kita. Dan ramai orang tanya dengan saya, bilakah fenomena itu berlaku? Aku tak mampu kira. Setakat ni yang aku boleh kira guna Excel. Kalau orang kerajaan, kau tak kena kerajaan, dia nak claim mileage, dia guna Excel. Claim mileage, claim overtime, dia guna perisian Excel. Hebat Excel tu, satu saat dia boleh kira 50 benda. Belajar dengan Excel. Aku belajar 10 hari. Semua saya punya formula saya Excel kan. Dah malas lah sekarang. Mimpi cip dulu. Malas. Tuan-tuan, mesti kita dah siap. Ya Allah, tengah penat kira. Wah, tadi Excel kan. Akhir zaman. Hari tu Excel dah merosak. Dah pening kepala. 3 hari nak kira anak bulan. Guna kalkulator saintifik. Tuan yang dirahmati Allah, pakkan aja nak gaya, kira juga. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, baiklah, apa yang saya nak nyatakan kepada tuan-tuan, apabila berlakunya gerhana matahari, itu sebagai peringatan dan amaran dari Allah dan membuktikan kekuasaan Allah yang manusia tak boleh pindah. Gerhana matahari manusia tak boleh tak boleh pindah. Manusia tak boleh postpone. Manusia tak boleh KIV. Dia akan berlaku dan berlaku. Tanda peringatan dan amaran. Dan biasanya selepas berlaku gerhana matahari, begitu juga selepas berlaku gerhana bulan,
kita akan mengalami perubahan cuaca, panas, sejuk, kering, lembap. Panas, sejuk, kering, lembap. Panas, sejuk, kering, lembap itu dalam bahasa moden disebut cuaca. Jadi sama ada perubahan pada kadar panas, perubahan pada kadar sejuk, perubahan pada kadar lembap, perubahan pada kadar kering. Tuan-tuan, sehingga kan awan pun dah kering. Seorang pensyarah USA malam tadi telefon aku, Profesor Nadia, doktor juga tu, gaji besar. Aku cakap tak faham-faham aku ni sakit-sakit, angkat telefon. Ya bro, kau nak kasih dalam kerajaan kau pada aku. Ustaz tengok video ni, Ustaz tengok video ni. Dia pun WhatsApp. Oh, dekat Morocco tu, yang awan tu jatuh kat tanah, awan tu boleh pegang-pegang. Aku pun cakap, awan tu jadi kering, settle. Tak faham dia kata. Macam tembikai, kalau tembikai itu panas, kalau tembikai itu kita potong, kan rangup. Tapi ada ketikanya tembikai itu kan kita boleh keringkan. Kau tak faham lah. Jadi istilahnya, oleh kerana kadar selama ni awan itu lembab, tapi mungkin kadar kelembapannya berubah nak menyambut ketibaan gerhana matahari ini. Maka awan itu kering. Apabila awan itu kering, itu yang boleh pegang. Contoh yang dirahmati Allah, pengalaman aku langgu awan ni, waktu aku tengok fajar dekat Gunung Pulai. Nak tengok fajar Sadiq ni, pergilah ke Gunung Pulai. Nampak awan tu langgur, basah baju. Terlanggar dekat Gunung Ledang pun awan langgur saya. Langgur awan, seronoknya hidup. Pertama kali awan langgar dulu kat Gunung Ledang, Gunung Pulai, saya nak tengok fajar Sadiq. Itulah aku cakap dengan pensyarah tu, awan tu jadi kering. Selama ni sifat lembab. Oh, dia kata, saya tak faham lah Ustaz, tu lah kau belajar tak habis. Ada je nak gunakan orang tak baik. Tuan yang dirahmati Allah. Seorang pensyarah matrikulasi, dia ngajar fizik matrikulasi kat Pembinaan, dia dapat jawapan tu, dia pun telefon. Aku cakap sahaja, ya Allah, dah pukul 12.30 malam. Kau tu bini orang, kenapa kau telefon aku? Ustaz nak tanya ni. Benda apa sangat dalam tu? Aku cakap, kalau aku jawab pun aku tak dapat apa, aku kelim. Dia kata, boleh ke suatu benda itu lembab menjadi kering? Itu aku cakap, kerana itulah maksud cuaca. Cuaca itu 4: panas, sejuk, kering, lembab. Itu je lah, simple past tense, simple present tense. Tapi aku cakap, sama ada maknanya ikan kering dengan ikan yang lembab, dia punya nilai itu berbeza pada ringgit Malaysia, tetapi zatnya tak berubah. Sebab itu Rasulullah galakkan kita, mana-mana buah-buahan yang nak busuk kita keringkan. Kerana buah-buah yang kita keringkan tu zatnya sama seperti dia lembab. Macam ikan tu, ikan tu kalau kita keringkan, zat dia tu manfaatnya sama dengan dia lembab. Maka yang pandainya orang Cina, habis semua dikeringkan. Kulit limau pun dikeringkan. Makan kurus kulit limau pun dikeringkan. Kan sedap makan kulit limau. Zat itu sama saja. Itu teknologi ikan kering. Rasulullah suruh kita keringkan benda-benda yang bermanfaat. Keringkan. Nak cerita gerhana ke nak cerita kering? Tuan yang dirahmati Allah. Maka pensyarah itu tanya, apa yang kita dapat
Deda aja lah. Dia kata, apa yang? Conclusion. Itu aja. Kesimpulannya tu apa tu Ustaz? Awan tu Ustaz cakap jadi kering, dia jatuh, boleh pegang. Kesimpulannya bukti kekuasaan Allah. Yang sahnya engkau walaupun profesor tak boleh buat. Yang boleh buat Allah. Boleh berlaku sedemikian. Tentu yang dirahmati Allah. Jadi apa yang berlaku bukti kekuasaan Allah. Akan tetapi apabila Allah dah buktikan kekuasaannya, ada di situ peringatan dan amaran dari Allah. Istilahnya begitu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Maka tuan-tuan masuk diary 9 Mac 8 pukul 8 tu. Kalau nak ambil cuti, ambil cuti. Kerana kita nak sembahyang sunat gerhana matahari. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita sambut fenomena gerhana itu bukan kosong dengan sembahyang sunat gerhana, dengan mendengar khutbah, dengan beristighfar mohon ampun kepada Allah, dan dengan bersedekah. Moga-moga sekiranya perubahan yang berlaku selepas gerhana itu mendatangkan mudarat, sedekah kita itu nanti moga-moga diterima Allah. Ya, mudarat berubah menjadi manfaat. Jadi aku tak boleh cerita lebih. Nanti KDM telefon aku. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Yalah, apapun moga-moga Allah Ta'ala sentiasa pandang kita dengan pandangan rahmatnya. Salah silap mohon jutaan kemaafan. Bismillahirrahmanirrahim. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilman wa sakharna ma'a Daud al-jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Rabba Musa wa Harun, wa ya Rabba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alaihim ajma'in. Sallallahu